'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya kata-kata Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bercakap ikut kehendak nafsu dia. Jadi bila sahabat dengan kata-kata Rasulullah bertambahlah ilmu kita. Tengok amal ibadat Rasulullah, akhlak Rasulullah, memanglah menjadikan hati para sahabat itu mahukan akhirat. Jadi kerana itulah ulama pewaris Nabi yang sebenar mesti ada tiga ciri. Kita tengok dia, nampak dia, ingat Allah. Kalau tengok dia, kita bodohnya anukan. Akhir zaman itu tuan. Ramai orang kita tengok dia, kita ingat dulu. Betul tak? Tengok dia berat, kita besar. Kita boleh. Betul tak? Yang kedua, dengar cakap-cakap dia, bertambah ilmu kita. Zaman sekarang ulama bila kita dengar, ilmu kita yang sikit ni pun nak hilang. Pasal apa? Dia datang kemari, dia bagi tahu, bagi Yasin malam Jumaat ni nak minta buat di bid'ah. Itulah satu-satunya yang kita amalkan. Dia suruh tinggal. Patutnya dia tambahkan. Ulama begini tak boleh diikut. Kata Nabi tadi, bila kita dengar kata-kata dia bertambah. Sudah kita bagi Yasin malam Jumaat, diajaknya kita bagi Yasin tiap-tiap malam. Itu insya-Allah boleh kita ikut. Yang ketiganya tadi, tengok amal perbuatannya, akhlaknya, merubah hati kita mahu akhirat. Inilah penyebab kita mesti cari ulama seperti ini. Kalau kita dapat ulama seperti ini, insya-Allah kita akan dapat uswah hasanah dalam sunnah Nabi Muhammad yang lahir, dan sunnah dan uswah hasanah dalam sunnah Nabi yang lahir. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya yakin tuan-tuan bila sebut Imam Ghazali tentu kenal. Oh, ini seorang tokoh yang hebat di bidang tasawuf. Kitabnya Ihya sudah 900 tahun masih macam kulit pisang panas. Tahukah tuan-tuan, Imam Ghazali itu belajar sunnah Nabi yang batin ini sudah lewat. Dia sudah berumur, sudah bergelar Hujjatul Islam. Gelaran Hujjatul Islam ini ulama besar. Karena pada masa itu Imam Ghazali sudah mengajar, menjadi tenaga pengajar yang utama di Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini macam universitas di kota Baghdad pada masa itu yang didirikan oleh Kerajaan Saljuk. Bergelar Hujjatul Islam. Kepakaran Imam Ghazali di bidang ilmu tauhid sudah mengarang beberapa buah kitab, misalnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan juga Imam Ghazali sudah mengarang usul fiqh, mahir dalam mazhab Syafi'i, mahir dalam bidang falsafah. Tetapi Imam Syafi'i ini sedar sunnah batin Nabi dia terjadi. Dia tak tahu. Lalu dia nak belajar. Tapi bukan daripada sembarang orang. Dia cari betul orang yang benar-benar boleh mengajar, boleh dijadikan pemimpin dalam sunnah Nabi yang batin, supaya dapat uswah hasanah yang setengah. Akhirnya Imam Ghazali dapat seorang ulama tasawuf yang bernama Yusuf Nasas. Bila dia nak belajar, kata Yusuf Nasas, kalau kau nak belajar daripada aku, kau tak
boleh ikut gaya tunggal. Pertama, kau tak boleh duduk Baghdad. Kerana kau ulama terkenal. Siang malam jadi buruan orang ramai untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kalau kau duduk di Baghdad, kau memang tidak boleh. Kau mesti pindah. Kalau boleh kau pindahlah di sini. Yang kedua, kau kena berhenti kerja. Yang ketiga, kau kena jual semua harta. Pertama itu tuan syarat. Imam Ghazali fikir 6 bulan barulah dibuat semua. Pindah ke Syria, tinggalkan keluarga ini selama 10 tahun. Pasal apa itu tuan? Kerana nak belajar sunnah batin Nabi, dia sudah terlewat. Alhamdulillah tuan, tahun 2008 musim sejuk bulan 1, saya pergi ke Damsyik. Saya dapat melawat Masjid Al-Amawi. Saya jumpa orang-orang yang di situ. Ditunjukkanlah bilik di mana Imam Ghazali berhalwat beribadat sepanjang masa. Masjid Amawi ini asalnya sebuah gereja Kristen yang sangat besar. Bila ditawan oleh tentera Islam, dijadikan masjid 1/3 saja. Kalau kita masuk daripada pintu besarnya itu, tak salah saya sebelah kanan saja. Sebelah kiri saya, sebelah kiri dan tengah-tengah tidak digunakan. Kalau besar sangat gereja ini. Malahan ciri-ciri gereja itu masih dipelihara. Agak saja mungkin kerana itu dilarang oleh Islam untuk membinasakan tempat-tempat ibadah, walaupun itu bukan tempat ibadah Islam. Ya. Mungkin kalau dalam konteks sekarang ini mungkin kerajaan Syria jadi menjadikan masjid itu sebagai satu gaya pelancongan. Memang ramai pelancong. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini Imam Ghazali ulama besar. Macam kita ini, orang-orang yang terpilih, takkanlah kita nak biar diri saja. Carilah seorang ulama yang mampu memimpin kita. Untuk mendapatkan uswah hasanah Rasulullah SAW. Karena Nabi sudah berpesan, al-ulama warathul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. InsyaAllah kalau tuan-tuan dapat menemui seorang ulama seperti ini, InsyaAllah kita akan dapat uswah hasanah dalam sunnah Nabi yang wajib. Tuan-tuan sekalian, ulama seperti ini sebenarnya susah nak dicari. Bukan saja kita. Syekh Abdul Qadir Jailani yang meninggal dunia tahun 562 Hijrah. 562 Hijrah. Imam Ghazali 505 Hijrah. Pada masa itu pun masyarakat Islam sudah mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Susahnya nak cari ulama yang macam itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu tak kena cara. Karena ulama macam ini sama seperti orang ramai. Orang ramai berjalan ke pasar, orang macam ini jalan ke pasar. Kalau zaman kita ni, kita naik kereta, dia naik kereta. Kita berkeluarga, dia berkeluarga. Kita makan beras, makan nasi, dia makan nasi. Tak ada tanda-tandanya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kenalah semayang hajat. Dalam kitabnya Al-Qunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani menasihatkan itu. Nak menemui seorang ulama yang macam ini, taklah selalu kita semayang hajat. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang meninggal dunia pada pertengahan abad yang ke-6 Hijrah, 562 Hijrah.